Tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita diberi lagi ilmu, iaitu bertajuk bab ilmu larangan sampai seluruh ucapan yang didengar dan melecehkan ulama. Jadi pihak saya ucap terima kasihlah. Kami sahabat mana tengah hari Jumaat di semua penuh Jumaat, tapi nak macam mana Allah tak ubah kita. Dan satu hari sekiranya kita Allah tak akan ubah nasib orang itu, melainkan kita kerja. Segala yang ilmu-ilmu kita ni dia letak nyampai kita yang hadilah tetamu Allah. Bagi saya, bagi pihak saya ucapnya terima kasihlah. Allah ini tempat yang tempuh kita mencari ilmu. Dan silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Al-Mu'minin Kota Kayang, Kangan Pelih, tuan-tuan pemerintah Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan kita sambung kuliah minggu kita, tuan-tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini tarikh 13 Januari bersama dengan 29 Januari awal, dan tajuk kita ni sambungan berkaitan dengan bab ilmu ni. Apakah larangan, apakah tegahan Allah SWT dan Rasulullah SAW berkaitan dengan bab ilmu ni. Dan tajuk ini berkaitan dengan larangan sampai seluruh ucapan yang didengari dan melecehkan ulama. Ada dua benda, tuan. Pertama, kita dengar berita sampai semua. Yang kedua pula, kita leceh ulama. Ada dua benda yang berbeza lah. Kita kata surai lagi, apa cerita dengar cerita, kita sampai semua cerita. Kita bukan buat cerita pun, kita tolong sampai, tolong panjang, tolong apa, tolong heboh. Jadi benda ni Nabi larang, tuan-tuan, sebenarnya. Sebab apa? Ada dia punya ancaman yang Nabi larang, tuan. Sebelum saya nak tengok tuan-tuan tajuk kita ini, kita tengok sikit. Ni kitab kita, tuan-tuan. Ensiklopedia Larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Dia ada 3 jilid. Kita baru masuk jilid yang pertama. Dan tajuk pun bab yang pertama, iaitu bab ilmu. Bab ilmu pula kita masuk tajuk yang keempat ataupun 5 untuk tajuk hari ini, tuan. Okey, sebelum saya nak pergi tajuk kita hari ini, kita akan sentuh sikit, tuan-tuan. Kenapa ayam berkokok di malam hari? Tuan-tuan tahu, tuan? Pasal apa malam-malam ayam ni dia bunyi berkokok? Kalau ikut baby kat dia lah, Ustaz, ayam tu kerja dia. Tak, rupanya, tuan, ayam berkokok di malam hari ni ada sebab, tuan. Sebab apa ayam ni berkokok di malam hari? Kita tengok balik apa kata dalil, apa kata hujah berkaitan dengan ayam berkokok di malam hari, tuan. Doa ketika ayam berkokok di malam hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bunyi kokok ayam jantan di waktu malam sebagai penanda kebaikan dengan datangnya malaikat, dan kita dianjurkan berdoa. Ini rupanya, tuan-tuan, ayam berkokok malam hari ni apa dia? Tandanya datang malaikat. Bukan saja dia berkokok, tuan. Kan? Berkokok ayam di malam hari ni, salah satu dia malaikat mai, tuan. Dan bila malaikat mai, tuan-tuan, Nabi ajar kita apa? Kita ambil peluang, panjangkan doa, selit doa, munajat doa, tuan. Minta doa, tuan, kepada Allah, tuan. Bagian dari keistimewaan ayam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar ayam berkokok, mintalah karunia Allah, berdoalah karena dia melihat malaikat. Bila ayam ni berkokok malam hari, salah satu dia, tuan, kalau yang pertama tu mungkin kot nampak pencuri ke, kan, man nak curi rumah ke apa ke, dia bunyi lah juga. Tapi yang kedua ni, tuan, ayam berkokok ni sebab apa? Dia nampak malaikat.
Bila nampak malaikat tuan-tuan, apa dia? Sunnahnya kita berdoa tuan. Itu yang pertama. Dan apabila kalian mendengar ringgikan keledai, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di polis kita tak ada kot keledai. Tapi di negara Arab ni keledai banyak tuan. Bila keledai bunyi malam hari pula, salah satunya apa? Dia nampak syaitan tuan. Jadi tuan, kita minta apa? Perlindungan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan daripada Allah ni daripada syaitan yang terkutuk tuan. Dia ada dua benda. Ayam bunyi malam, dia nampak, salah satunya nampak malaikat. Kalau keledai bunyi malam ni kan, salah satunya dia nampak syaitan tuan. Ini dalil sahih hadis Bukhari dan Muslim. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, ayam jantan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki binatang lain, yaitu mengetahui perubahan waktu di malam hari. Dia berkokok di waktu yang tepat dan tidak pernah ketinggalan. Jadi kita zaman lah mudah. Nak bangkit tahajud apa? 3 pagi, pukul 3.30, 4.30, kunci jam bunyi. Handset pun ada tuan. Jam lah ni boleh set dia bunyi tuan. Handset kita, jam tangan kita, jam apa, penggerak sebenarnya, semua tu mudah. Tapi zaman dulu tuan-tuan, orang tua tuan-tuan, ayam ni satu tanda tuan, cara tuan bunyi ayam ni, ni nak mai awal pagi dah. Kalau bagi orang yang ambil manfaat, dia akan bangkit apa? Buat tahajud. Bangkit buat apa? Baca Quran dan sebagainya. Contoh, jadi ibadah tuan. Dia berkokok sebelum subuh dan sesudah subuh, hampir tidak pernah meleset, baik malamnya panjang atau pendek. Karena itulah, sebagian Syafi'iyah memfatwakan untuk mengacu kepada ayam jantan yang sudah terbukti dalam menentukan waktu. Fathul Bari. Mengapa dianjurkan berdoa? Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil keterangan ayat. Ayat mengatakan, alasan kita dianjurkan berdoa ketika ayam berkokok adalah mengharapkan ucapan amin dari malaikat untuk doa kita dan permohonan ampun mereka kepada kita, serta persaksian mereka akan keikhlasan kita. Fathul Bari. Sebab apa kita nak doa tuan? Sebab dah ayam ni nampak malaikat, kita panjangkan doa, munajat. Mudah-mudahan malaikat pun mengaminkan doa kita. Kalau manusia tuan minta doa tuan kan, mungkin terima, mungkin tolak. Kalau malaikat tuan mengaminkan kita tuan, kebenaran kalian tu besar yang Allah kabul. Dan kalau kita tengok balik pun, Allah beritahu, aku turun lagi dunia 1/3 malam terakhir. Siapa minta ampun beraku, aku akan ampunkan. Minta apa hajat, aku berikan. Minta apa, akan ku tunaikan. Jadi 1/3 malam terakhir tuan. Jadi ayam pun kalau ada bunyi tuan, tentulah tuan. Bila kita bangkit malam tuan, kita buat tahajud, kita berdoa kepada Allah tuan. Itu yang patut kita laksanakan. Tidak boleh mencela ayam jago. Dalam hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang ada setengah orang pula dia mencela. Ayam siapa pula bunyi malam ni? Orang nak lena ni. Dia kutuk ayam pula tuan. Tuan. Jadi ada orang yang duk mencela ayam jantan ni. Nabi larang tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ya. Janganlah mencela ayam jago karena dia membangunkan orang untuk salat. Hadis riwayat Ahmad. Bila ayam jantan duk berkokok ni, dia bangkitkan orang untuk solat, bangkit malam, buat tahajud, sebagainya, qiyam mulai. Itu satu penggerak lah. Masa mudahnya zaman dulu ni jam tak ada, ayam lah sebagai waktu kita untuk kita nak bangkit dan bangkit tuan. Semua orang dengan ayam sama lena lagi lah. Bila orang yang nak bagi tahajud, ayam bunyi pertama ni, tahu dah ni awal dah, 3 pagi, 4 pagi, 4.30, 5 contohnya tuan. Konsultasi. Okey, ni tentang ayam berkokok. Kita tahu tuan, ilmunya salah satunya dia nampak malaikat tuan. Itu tuan. Okey, kita pergi yang kedua tuan. Ni tajuk kita hari tu, iaitu minggu lepas, ulang kaji bab ilmu. Haram berdusta atas nama Nabi. Jadi kita tak boleh bohong atas nama Nabi SAW. Bohong yang paling buruk atas nama Allah. Bohong yang kedua yang paling besar sekali atas nama Nabi. Itu. Kalau bohong kawan apa semua, itu bohong lah tuan. Tapi ranking dia tuan, bohong atas nama Nabi, api neraka tempatnya. Bohong atas nama kawan, dosa tuan. Samalah, himpun dosa banyak-banyak, neraka lah juga tempat dia. Tapi kalau dengan nama Nabi ni, neraka tu tempat dia tuan-tuan. Okey, apa dalilnya? Inna kaziban alayya laisa kakazibin ala ahadin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa maksudnya? Sesungguhnya berdusta atas nama aku tak sama dengan berbohong, berdusta pada selain aku. Bohong atas nama Nabi tak sama dengan bohong atas nama orang lain.
Sebab apa? Barang siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, dia saja buat-buat, dia main-main tuan-tuan, maka hendaklah dia menepati tempat duduknya dalam neraka. Buat atas nama orang, kita berdosa dengan orang tu, orang marah kita, terkena kita hari tu. Sebab apa? Dia bohong kita. Tapi bohong atas nama Nabi, orang ingat itu ibadah. Lepas mayang Isya nanti jangan balik, tambah lagi 8 rakaat. Siapa buat lagu tu, haram api neraka. Contohnya saya reka hadis tu. Tuan-tuan pun buatlah tiap hari, tiap malam. Habis mayang Isya tak balik lagi, buat 8 rakaat sampai tuan-tuan mati. Bila habis nanti tuan hari kiamat, ya Allah, mana pahala aku ni? Awak aku masuk neraka. Dekat aku beribadah dulu ni, lepas mayang Isya buat 8 rakaat, haram api neraka. Siapa kata? Ustaz Umar kata, Nabi kata. Nampak tuan? Banyak tuan. Saya berbohong atas nama Nabi, neraka tempat saya. Sebab orang tiru tuan, dia nak pahala. Tiba akhirat nanti, tak ada pun fazilat tu. Nabi tak ajak pun. Kita bohong atas nama Nabi, neraka tempat dia tuan. Bohong atas nama orang, mungkin hari tu terkena. Mai kenduri dah esok, pukul 3 malam, 3 petang. Kenduri mana? Saya nak belanja. Tuan-tuan berjusuk kat kepala jalan tu. Tuan-tuan berpi lah, pukul 3 petang. Pipi tak ada. Ustaz Umar bohong. Yang percaya lah. Orang tak percaya kan. Sekali tu lah. Kan orang tak dengar lah. Kalau bohong atas nama Nabi, tuan, dia ibadah orang akan buat. Dia pun tak tahu kata benda tu tak ada tuan. Dia berhati-hati bila kita bohong atas nama Nabi. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, contoh tuan, minggu lepas saya sentuh dah. Potong kuku, sunnah Nabi. Tapi ada setengah ni dia belajar, potong kuku kena mula dengan jari telunjuk. Lagu ni. Tak boleh mula dengan jari ni dulu. Tak boleh, dengan jari ni. Siapa kata? Nabi kata. Berhati-hati tuan. Siapa kata jari tunjuk ni? Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 5 mana? Pergi jari ni pula. 5, 6, 7, 8, 9, baru 10. Nampak? Mereka reka dalam agama. Nak potong kuku, potonglah tuan-tuan. Hak mana dulu? Silalah, tak ada masalah. Nabi pun tak buat dengan teliti, nak potong hak mana dulu. Yang penting jaga kuku tu bagi bersih, kotor, hilang apa semua, tu sunnah Nabi. Clear dan. Tapi setengah orang dia reka hadis palsu. Dia kena berhati-hati. Bila buat lagu ni, siapa yang mula reka ni, dia akan dapat dosa dan bahkan api neraka tempat dia tuan. Nauzubillah. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan, iaitu bab ilmu, larangan sampai seluruh ucapan yang didengari dan melecehkan ulama. Dia ni bukan buat-buat cerita, dia bagi tahu ke orang apa yang dia dengar. Sampai semua cerita ke orang apa yang dia dengar tuan. Apa Nabi beritahu? Kafa bil mar'in kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dianggap berdusta. Cukup seseorang itu penipu, pembohong apabila dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Tuan, bahaya tuan. Sahih Muslim. Ustaz, saya bukan reka cerita. Saya ni dengar kat orang dia cerita lagu ni, dia cerita habis semua orang. Siapa kata? Tu kawan kita ujung tu dia cerita. Saya beritahu je. Tak boleh tuan-tuan. Sama kat WhatsApp tuan. Mesej grup masjid kita. Dapat kawan hantar, tu dia forward. Kita pun tak tahu betul tak betul. Bukan saya reka pun. Saya tolong sampai, tolong panjang, tolong beritahu orang. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Kena check dulu. Betul tak betul? Kalau PKP ni MKN kata tak? KKM kata tak? Tuan. Kalau buat apa? Buat masjid. Jaib kata tak? Maib kata tak? Kalau buat negeri polis, jabatan apa tu SUK kita beritahu tak? Kalau buat pertanian, apa tu pertanian kata tak? Baja nak ambil bila apakah? Mesti tanya orang yang otoriti. Tuan punya badan panggil dengan kenduri. Dia habaq tak? Dia panggil tak? Kita pergi bubuh ke orang. Dia tak panggil pun. Kita mereka dalam suatu benda kan. Sebab tu kan kena berhati-hati. Kita sampai semua berita ni, Nabi kata apa? Dia seorang pendusta. Walaupun bukan dia reka, dia tolong sampai. Termasuk tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan di ujung tu, atas. Tuan-tuan beritahu kat 3 orang ni. Dia pun beritahu. Habis satu kampung tahu tuan. Dia bukan reka pun cerita. Dia tolong sampai. Tak tahu siapa abang, dapat kat mesej. Dia forward. Kalau berita tu betul, tuan-tuan dapat saham pahala. Kalau berita tu salah tuan-tuan, orang percaya, kita dapat dosa tuan-tuan. Satu. Lagi ramai tuan-tuan, lagi banyak saham dosa kita dapat tuan-tuan. Kena berhati-hati. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan duduk atas. Kita MLM
multi level marketing. Tu berniaga. Siapa duduk atas, orang duduk bawah tu bekerja, untung dapat kat dia semua. Lagi banyak orang masuk, lagi untung dia. Itu MLM. Agama kita beza. Siapa duduk atas tu, kalau dia sampai berita yang baik, berita yang benar, ilmu agama contohnya, dia ajak orang ni nombor 2, nombor 3 atas ni, lepas mayang balik, lepas mayang Isya, jangan lupa buat semayang witir. Nabi tak tinggal. Nabi habaqkan Abu Hurairah, jangan tinggal solat witir sebelum tidur. Dia beritahu orang. Orang buat amal, dia beritahu orang kedua, orang ketiga. Habis semua tuan. Pahala orang yang kedua buat tahajud tadi ataupun witir tadi dapat kat dia. Tapi kita apa? Saling kat kita. 5 orang buat tuan kat bawah ni. 5 orang dapat pahala tahajud depa, pahala witir depa, tapi kita yang sampai dia kena naik. Kita akan tambah pahala kita. Lagi banyak orang bawah ni amal tuan-tuan, lagi banyaklah pahala kita dapat. Tu pahala apa? Pahala bila berilmu, ilmu yang betul. Jadi tuan-tuan ajak pula mencuri, menyamun. Ni hang nak tahu tak? Nak curi motor ni bukan lagu tu. Kita kena kepok lehak ni, ambil wayar ni, tojoh ke ni, cas sikit lagu ni, baru boleh curi motor. Dia ajak dekat orang pertama. Orang pertama pula dia ajak kawan dia pula. Lagi 2-3 kawan dia ajak. Habis depa curi motor tuan-tuan, depa dapat dosa. Tapi kita ajak tadi, kita boleh dosa sama. Dia ajak 10 orang. 10 orang curi motor tadi, dosa dapat kat depa. Tapi apa ilmu tadi ni, kita yang mula ajak akan mai sahab akhirat dosa dekat kita. Berhati-hatilah tuan-tuan. Ilmu baik, alhamdulillah. Ilmu jahat, makan tak habis tuan. Ya Allah, memang mana dosa banyak ni? Aku dulu buat dosa sikit saja. Lupa tak dulu ni, hang ajak kawan sekian, ilmu apa, pecah rumah, ilmu apa ke, pelik-pelik buruk ni. Tuan. Itu kita fikir, Allah aku ni silap dah. Nampak? Jangan sekali kita ajak benda jahat ke orang. Jadi benda baik kita ajak orang. Orang buat amal banyak tuan, kita boleh saham akhirat. Lagi banyak orang amal, lagi banyak kita dapat tuan. Ya Allah, aku ni mana dapat pahala banyak ni? Kat dunia-dunia aku semayang biasa, puasa biasa, zakat, haji pun tak tahu mana. Boleh-boleh makan saja. Kita pun tahu kita macam mana. Tapi tak lupakan hang dulu ni kat dunia, ajak orang buat apa kebaikan, lepas mengaji orang pula, orang beramal, dapat saham akhirat tuan. Jadi pentingnya saham akhirat tu kita nak tuan. Okey, ni gambar lah ni WhatsApp. Mail berita, apa dia berita-berita. Baca tak ada masalah. Silakan baca tuan, ilmu. Tapi bila baca pula, ni berita ni pelik ni. Ada kan lagu ni. Kalau agak confused, jangan pergi forward ke orang. Ni betul ni. Sahih ni. Baru kita sebar kat kawan. Sebab apa? Takut tadi, Nabi Habaq tadi, kita sampai semua kita sampai yang kita tahu tu, kita berdusta dan berbohong. Cukuplah dikatakan pendusta, pembohong, kita sampai semua berita yang kita dengar. Bukan kita habaq, kita reka. Kita tolong panjang, tolong beritahu. Tu pun dah dikira pembohong tuan. Nampak tu zaman lah ni. Facebook, YouTube, WhatsApp, apa semua ni. Ni benda apa gadget lah ni lah. Lah ni dulu ni pakai surat, televisyen sebenarnya. Lah ni benda lebih advance lagi. Ada lain komputer, handset saja dah boleh buat macam-macam tuan. Okey. Tajuk yang kedua pula. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Hadis Tirmizi daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, ulama ni pewaris para nabi. Waris macam mana? Apa Nabi Habaq dulu ni, macam itulah dia ajak Allah. Semayang Nabi dulu macam itulah dia ajak pada orang. Tak tambah sikit pun, tak buang sikit pun. Sebiji. Tak berlebih-lebih, tak bermalah-malah. Semayang ke, puasa ke, haji ke apakah, dia sampai seperti mana yang Nabi beritahu. Itu kata pewaris. Kalau duk tambah tolak tuan, bukan original lah. Kena berhati-hati tuan. Ni yang pertama. Contoh lagi tuan. Khairun nasi qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik antara kita ni, manusia adalah zaman aku, generasi aku. Siapa dia? Zaman para sahabat. Nabi zaman bila yang terbaik? Zaman Nabi sendiri. Thumma allazina yalunahum. Kemudian selepas dia. Selepas zaman Nabi, zaman para sahabat tu, zaman tabi'in kita buh nama. Itu apa? 100 tahun yang kedua pula, zaman selepas para sahabat. Summal lazina yalunahum. Kemudian selepasnya pula, berikutnya tabi'ut tabi'in kita panggil, iaitu 100 tahun yang kedua, ketiga pula.
Satu tahun pertama zaman sahabat. Satu tahun kedua zaman tabi'i. Satu tahun ketiga zaman tabi'i. 3 zaman ni Nabi suruh tiru, suruh ikut. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia zaman aku. Kemudian zaman selepasnya. Kemudian zaman selepasnya. Sebelum kita ni, kita tengok balik contoh mereka. Ustaz, kita dah buat ikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali ni betul ke? Orang tanya, tuan. Bila cek-cek balik tuan-tuan, mana mazhab ni? Rupanya tuan-tuan, zaman Nabi tadi, summal lazina yalunahum. Selepas zaman sahabat tadi, zaman tabi'i. Summal lazina yalunahum. Lepas tabi'i, tabi'ut tabi'i. 4 mazhab termasuk tuan-tuan. Zaman sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, macam-macam lah. Zaman tabi'i, Ikrimah, Nafi' dan sebagainya. Zaman tabi'ut tabi'i, Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Rupanya 4 mazhab kita duk ikut lah ni termasuk 3 kurun yang terbaik. Kita boleh rujuk balik, tak ada masalah. Ni duk gaduh, hang tak ikut sunnah, hang ikut sunnah. Tak, Nabi declare dah 3 kurun ni terbaik. Cuma cerita dia, kita bukan ambil ikut bawah ni atas. Kita ambil atas dulu. Agama mesti qala Allah. Allah sebut tak? Kalau tak ada, qala Rasul. Nabi sebut tak? Nabi buat tak? Ada tak? Kalau ada, clear. Kalau tak ada pula, sahabat buat tak? Oh ada, clear. Selesai masalah. Tak selesai lagi. Oh zaman tabi'i ada buat tak? Ada beritahu tak? Oh ada, selesai. Kalau tak ada pula, turun lagi. Tu cara beragama. Kalau tuan-tuan ambil ke bawah, takkan salah Yapin, takkan salah Asy'ari, takkan salah Tuhan Harun. Kami kenal Allah, ikut cara dia. Takkan dia reka-reka. Tak, tuan. Agama bukan lagu tu. Dia ikut atas, turun ke bawah. Penapis dia, qala Allah, qala Rasul. Pilah tak mana-mana pun. Siapa mengajak pun, mesti tapis. Qala Allah, qala Rasul. Kalau ada dua ni, kita ikut kata-kata dia. Kalau tak ada, kita campak jauh-jauh. Tu cara beragama. Jadi, cerita lah sebab jadi taksub. Mula kenal Allah dan Nabi. Ayah Pin beritahu. Lah kali Allah pita mana, Nabi pita mana, ayah Pin segala-galanya. Tu taksub agama tadi. Sama juga. Ikut Syafi'i ke Maliki ke apa ke, ikut. Tak ada masalah. Tapi kenal Allah dan Rasul. Lah kali, ni bukan geng aku ni. Ni bukan geng aku. Dia bukan main geng-geng. Bawa tak kena faham lah. Jadi, macam mana? Atas itu. Qala Allah, qala Rasul. 4 mazhab ni memudahkan kita kena agama sebenarnya. Tapi kita lari terbalik. Kita taksub mazhab. Orang bukan geng kita, dia bukan geng kita. Dia tak sama dengan kita, bukan dah. Bukan lagu tu. Mesti balik. Qala Allah, qala Rasul. Itu cara kita beragama. Okey. Islam mulai muncul dalam keadaan asing. Islam ni asing. Dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya Islam itu. Maka beruntunglah orang yang asing. Badal Islam ghariban. Islam mai asing, dagang. Nabi buat mai Islam, siapa pun tak mau ikut awal tu. Kan? Kemudian sahabat ikut, kemudian ramai, lagi barulah jadi ramai. Dan bila mai lah pula ni, dia bilang ramai tu, dia plan sikit, kuih habis kan. Jadi Nabi habaq dah. Mai tu sikit, pergi kembang besar dan kembali pula kecil balik. Itu ghariban balik, jadi pelik balik. Dan untunglah kita orang yang pelik-pelik ni, yang pegang sunnah Nabi ni, walaupun tak ramai orang ikut, kita berpegang dengan sunnah yang betul tuan. Hadis Muslim tuan. Sahabat nombor 145. Okey, tapi tajuk kita ni, berilmu sebelum beramal. Ramai orang kita ni belajar, tapi dia berilmu tapi tak beramal. Tahu tak? Tahu. Tapi buat tak? Dia gaul kepala. Tahu tak? Tahu benda ni. Amal tak? Dia tak buat tuan. Ramai orang kita yang lagu ni, berilmu tapi tak beramal. Apa dalilnya? Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Jangan ikut benda yang kita tak tahu tuan-tuan. Sesungguhnya pendengaran kita, telinga kita, penglihatan mata kita, hati kita, semua itu akan diminta dipertanggungjawabkan. Mata kita macam mana, telinga kita, hati kita, semua ni akan diminta dipertanggungjawabkan. Kena tahu tuan-tuan. Semayang, belajar semayang. Puasa, haji, sebenarnya kita kena belajar, bukan main ikut-ikut. Contoh tuan-tuan, ni tidak berilmu. Macam mana tuan-tuan?
Dia buat main-main tuan. Dia main-main ni silap sikit, ketuk belakang. Hang ketuk berlaku. Ni orang main orang tak ada berilmu. Kepala pun sakit, dah kali lagi boleh bergaduh tuan. Aku kata hang slow, hang kata aku kuat pula. Tuan, jadi main yang sia-sia. Ni orang tua main tuan. Jadi tuan, ada jenis lagu ni tuan. Jadi semua ni sia-sia saja. Hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hambanya. Allah tak buat duk haja ni terlupa habis lah. Tak ada gitu tuan. Ilmu ni Allah cabut macam mana? Akan tetapi dia mencabutnya dengan diwafatkan para ulama. Sehingga jika Allah tidak membiarkan seorang alim pun, macam mana bila mai zaman nanti Allah bagi hilang ulama ni, meninggal ulama ni sebagainya, lain kali tak ada orang ilmu pun, habis. Lagi dia apa dia? Maka dah habis semua ilmu, tak ada, orang yang bodoh ada, orang yang tak ada berilmu, diangkat mereka ni jadi pemimpin. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Mereka pun tak betul, menyesatkan orang pula. Itu yang berlaku tuan-tuan. Jadi akhir zaman nanti ulama-ulama ni pelan habis, pelan kurang tuan. Macam mana caranya? Diwafatkan, dimatikan sebagainya tuan. Lain kali tak ada orang ilmu, orang yang bodoh diangkat jadi pemimpin. Lain kali dia buat apa-apa pun ikut hawa nafsu dia. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari yang kedua, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Orang yang berilmu ni Allah angkat darjat dia. Surah Al-Mujadilah ayat 11 tuan. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Qul hal yastawi allazi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi cerita dia tak sama. Orang berilmu dengan orang tak berilmu ni. Kita kat dunia pun beza. Kan? Gaji kerja pun beza tuan. Kan? Kerja lepas SPM gaji mula berapa? RM1,000. Siapa gaji diploma RM1,300. Siapa ada ijazah RM1,800. Siapa ada master pula RM2,000 kata. Siapa ada PhD pula kerja orang tu dah gaji RM2,300. Contoh. Dunia letak kerja ni atas sertifikat CJ tuan. Jadi sama-sama lah Allah angkat darjat kita ni orang berilmu tuan. Okey, contoh tuan, berilmu gambar baju. Saya ni gambar apa ni tuan? Today I'm going to show you how to fold a shirt. In under 2 seconds. Tuan lipat baju dalam masa 2 saat. Start by taking a short sleeve shirt and lying it out on its back. Then we need to draw an imaginary line halfway between the top and the bottom of the shirt, roughly here, and another one halfway between the centre line of the shirt and the outside edge, about here. We'll call the point where the lines cross A, the top point B, and the bottom point C. Start by pinching the shirt at point A with your left hand, pick up point B with your right hand, then cross your right hand over to pick up point C. Next, quickly unfold your arms, and finally use the table to fold the shirt back on itself. This method works with any short sleeve top, t-shirts, polo tops and shirts. With a bit of practice, it can be done very quickly. Bawa mai api lah, sortir baju pun. Tengok TV, set lah. Nampak? Bila kita ada ilmu tuan, kita boleh buat apa tu? Kita boleh lipat baju dalam masa simple. Jadi, itu berilmu. Duduk saja tuan, boleh lipat baju. Satu cerita tuan, 2 harga habis. Allah ustaz letih ustaz, baju lagi dah lipat pula anak pis longkang pula dah. Yang lelaki pun jenis tarik baju ikutan. Boleh tiang tuan contohnya. Kan? Sebab apa? Kita tak tahu cara dia. Nampak? Mudah aja. Baju lagu tu A. Tangan kiri ni bukan A, kutih. Tangan kanan kutih B. Nampak tuan? A ni kiri, B. Nampak? Kemudian macam mana? B tadi pergi tarik kat C. Tarik balik tangan, jadi siap tuan. Satu baju 2 saat. Jadi kita nak buat apa? Elok tuan. Buh 5 helai baju, buh dalam mari. Nak buat elok pun kadang orang nak tengok. Takkan buat mentua nak tengok lipat baju macam mana. Tak ada tuan. Lipatlah kita bagi elok rumah kita clear. Mudah tuan. Kalau ada ilmu tuan, kerja jadi cepat. Okey, semua ni tuan. Beza berilmu dengan tak berilmu. Contoh ni bawa kereta pula. Kena ada ilmu tuan. Kereta lah, kereta auto. Nak tekan brake, tekan minyak. Naik lagi tuan.
Dia ni nak keluar pada garas rumah dia. Lagi keluar, lagi masuk dalam. Tuan. Asal nak keluar kereta. Tapi lagi sulit, lagi payah tuan. Lagi pelan masuk dalam. Nampak? Tekan gear tuan, gear auto, lantas tuan. Sudah tekan tuan, pergi pula cek kereta tuan. Kerana ilmu tuan-tuan, hilang RM500, hilang RM1,000 tuan. Nampak? Dia nak keluar parking tuan. Tapi tak ada ilmu tuan, nak keluar parking mudah aja. Tapi tak pernah keluar kereta, tak pernah pegang steering, kena atok cara dia. Nampak? Yang kerja 1 minit tak sampai, jadi setengah jam. Nampak tuan? Jadi itu tuan, kita kena ada ilmu. Kena belajar. Bendang, cara ilmu bendang. Harum manis, cara ilmu harum manis. Nak pergi tangkap ikan, lagu tangkap ikan. Nak buat apa? Nak bawa apa? Bawa kereta pun ilmu bawa kereta. Jadi semua tu kena ada ilmu. Dengan ilmu tu tuan, kerja jadi mudah. Nampak tuan? Dia tak ada ilmu tuan tu. Sampai terbalik kereta. Kita tengok pun macam mana boleh terbalik ni. Nampak? Bila tak ada ilmu tuan, habis. Nampak tuan? Jadi kena ada ilmu. Kereta ni mai pangkah. Tuan. Ni kita ada ilmu lah. Kita kan kena berilmu tuan. Ada ilmu, kita clear. Dunia kita selamat, mudah buat kerja, akhirat pun kita pun selamat tuan. Okey, sifat penyayang. Itu man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayang, maka dia tidak disayangi. Ada seorang Arab tuan, dia nampak Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku tengok kau ni menyayangi budak-budak, cium budak-budak, cucu dia. Aku ada 10 orang anak ni, tak pernah aku cium mereka. Nampak tuan? Apa Nabi kata? Man la yarham la yurham. Kalau engkau tak sayang mereka, engkau pun tak disayangi. Nampak tuan? Kita anak-anak ni, kita kena sayang mereka. Kan? Hadis Abu Daud dinyatakan sahih oleh Albani. Okey, bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda dan mengetahui hak-hak orang alim. Ini cerita dia. Nabi kata kita kena muliakan orang tua. Orang mulia kita muliakan. Orang muda ni kita sayang mereka. Jadi kita hormati pula hak-hak orang yang alim ni, hormat tuan. Hadis Al-Hakim. Contoh tuan-tuan, ni gambar ni macam mana orang Arab tuan. Jadi video lah contoh. Menyayangi orang muda. Saya tahu tuan, ni duit raya tuan. Kita duit raya, duit bagi RM1, RM2. Buh dalam apa? Sampul tu. Jadi cerita orang ni apa dia? Mai cucu pertama tuan, bagi duit RM10, RM50, RM100. Tak mau tuan. Dia mau apa? Tu bawa beg. Buh dalam tu duit. Tu dia. Jadi tu jangan ajak anak aku ni lah. Kenapa kata cerita lawak dia apa? Mai cucu kedua tuan, apa dia? Tak main duit tuan. Dia kata apa? Dia cari dalam beg duit dia, budak perempuan ni, pen. Apa dia? Cek. Cek takkan nak bagi RM1 tuan. Komen-komen RM102. Kan? Main budak ketiga pula. Tak mau cek. Dia apa? Transfer duit. Tuan-tuan pakai handset pun boleh beli barang tuan. Transfer. Main cucu keempat tuan. Dia buat apa? Main kad kredit tu. Tuan-tuan beli barang tuan, buh kad, guris tu, buh nombor. Nampak kata tuan? Ni bukanlah kata-kata kita, oh lagu tu jenuh ustaz, ni ajak budak-budak ni duit ni. Bukan nampak kata tuan? Ni sayang budak-budak. Lagu tu lah caranya kita menyayangi anak-anak. Cara duit ni, ni bukan dia, ni sebagai contoh. Nampak kata tuan? Kita hormat budak-budak, kita sayang. Orang tua kita hormati. Itu tuan. Kita pilih kita tuan. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang kafir. Dunia ni orang kafir kata indah, seronoknya nikmat dunia ni. Dan mereka memandang hina orang yang beriman. Apa mereka ni pergi masjid, apa beribadah, kan ada apa pun, tak nampak apa pun, pahala bukan nampak. Dia pilih kita pula tuan. Padahal orang-orang yang bertakwa itulah lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Hari kiamat nanti beza baru tahu. Oh aku baru nampak lah ni pahala syurga tu macam mana.
Dunia tak nampak. Itu yang berlaku. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dihendakinya tanpa batas. Kalau Allah nak, tuan-tuan, Allah bagi unlimited rezeki. Macam-macam Allah bagi. Al-Baqarah 212, tuan. Dalil yang kedua, orang-orang munafik, iaitu orang yang mencela orang mukmin, yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperolehi untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Maka orang yang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Ya tuan, orang munafik tuan, dia cela kita ni. Kan? Orang kita buat baik, dia cela sebagainya. Orang munafik ni, dia nak tuan, depan-depan dia tunjuk sebagainya. Kalau derma tu nak bagi orang nampak sebagainya, itu munafik. Jadi kita tak mau lagu tu tuan. Kita bagi tuan, tangan kiri pun tak tahu bila kita bagi. Itu yang lebih baik kita menderma tuan. Contoh tuan-tuan, ni gambar ni tuan. Macam mana tuan-tuan masyarakat kita ni berlaku tuan di masyarakat kita tuan. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة حانية. Apa dia pengajian tuan-tuan? Bila tuan-tuan, satu hari mai seorang ni pakcik ni mai cari buah. Kedai buah jual buah. Dia tengok macam-macam buah tuan. Dia tengok tuan, nak beli buah. Tengok duit poket, seluruh poket, Allah, 2-3 rubang tuan, RM1 pun tak sampai. Kan? Mai token ni dia nampak, oh dia tak ada. Dia apa? Dia bagi buah dekat orang yang ni. Dia bagi buah apa tuan? Buah yang ranum dah, yang tak elok tu. Kalau dia kata baguslah juga, dia tak bagi, dia teringat juga. Tapi ceritakan sunnah kita ni, bagi yang terbaik yang kita ada tu betul, yang betulnya. Kan? Dia nak bayar duit tuan. Tuan punya kedai tak payah ambil. Tapi dia ada maruah tuan, dia bagi juga duit tuan. Nampak tuan? Walaupun buah tak elok mana pun, dia ambil balik rumah. Laki ni tengok ni, oh nampak orang tua ni, dia ikut sampai ke rumah tuan. Nampak tuan, nak reda. Tuan, dia pun balik rumah dia kan. Apa dia buat tuan? Dia ni telefon lah seseorang sebagainya. Saya bercepat sikit. Dia basuh buah tadi sebagainya. Di rumah tu kita tak tahu. Mungkin anak dia ke, cucu dia ke, tak berjaga anak yatim ke sebagainya ke. Dia bagi makan tuan. Nampak tuan? Benar-benar ni bersyukur tuan dengan nikmat yang ada tuan. Tak tahu mana buah pun, lembik-lembik pun. Rezeki daripada Allah makan. Dua set tuan-tuan, orang ketuk pintu. Dia pun suruh cucu dia ni pergi buka pintu. Apa yang main tuan? Main ni orang kaya Arab lah kot. Kita main tengok tuan. Dia main apa tuan? Dia usung tu, belakang tu, atas pintu. Main apa tuan? Main peti air. Kalau kita ni bagi buah. Dia pun buah ada tuan. Buka peti air, buah pun ada tuan. Nak abang kata tuan, tu yang betul tuan. Nak bagi betul-betul ni, tolong sungguh-sungguh. Bukan kata bagi saja buah, bagi dengan peti air jadi. Tuan. Itu tu tuan, yang terbaik yang kita ada. Kita pula qanaah ni macam mana? Cukup apa yang ada sebenarnya. Apa yang Allah bagi tuan, cukup. Rezeki RM10, cara makan RM10. Ada 100 lagu 100, 1000 lagu 1000. Cukup sebenarnya tuan. Tuan lapang apa mau ni makan ni, kalau kita nak hidup tuan, cukup apa yang ada sebenarnya.
Cuma nak tak puas ustaz, dia makan nasi lemak setiap hari, nak kena nasi ayam pula, nasi Arab pula, nasi kambing pula. Nampak tuan, asal tu RM1 2 pun kenyang dah. Tapi tak puas jemu, nak buat nasi Arab pula, RM15 pula sepinggan. Kena kambing golek pula. Contoh, tuan, itu nafsu kita sebenarnya. Jadi saya dia apa yang Allah bagi tu cukup tuan. Dan qanaah ni cukup apa yang ada. Kita sikit lagi lah kali tuan. Ni aib tuan. Kita kadang-kadang duk kutuk orang. Dia ni pakai baju buruk, baju cari, gelak orang, kukak. Tengok balik, dia sendiri pun baju dia cari besar daripada orang. Dia selak aib orang. Dia kata dia pun aib dia pun banyak kan. Kena berhati-hati. Jadi orang kita tuan, kesalahan orang, keburukan orang dia nampak. Tapi kita dia sendiri ni kita tak nampak keburukan kita, kesalahan kita. Jadi jangan kita duk pi londeh orang, duk pi buruk orang, duk pi hina orang. Sebab tuan, kalau kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Kalau kita londeh aib orang, kita bagi tahu orang, kita sebagainya, Allah akan selak aib kita tuan. Itu janji Allah. Jadi kena berhati-hati tuan. Okey, last sekali tuan. Ni tuan contoh. Minum air daripada botol. Boleh tak boleh? Minum terus daripada botol ni. Ke nak kena buh dalam gelas dulu ke macam mana? Kita tengok apa cerita dengan minum air terus daripada botol tuan. Yuk berikan amal jariah terbaik. Hukum minum dari mulut botol. Terdapat larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminum dari mulut siqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang minum dari mulut siqa atau kirbah. Muttafaqun alaihi. Ada dalil tuan-tuan, Nabi larang kita minum terus daripada siqa ataupun qirbah. Apa dia siqa dan qirbah ni tuan-tuan? Siqa adalah wadah berisi air yang memiliki mulut, sehingga air yang ada di dalamnya bisa diminum melalui mulut tersebut, semisal kirbah, atau wadah air terbuat dari kulit. Nabi tuan faham macam mana qibah di siqa ni. Tuan tengok cerita koboi ke cerita Piramli dulu ni, naik unta, naik kuda sebagainya, dia ada tempat ayak yang buh dalam bekas getah batu kulit tu. Dia ada tudung tu, muncung dia mungkin bentuk C ke bentuk sebagainya kan, dia buh ayak dalam bekas tu. Tu je zaman Arab tu ni, dia musafir sebagainya, dia guna tempat tu untuk buh ayak. Kalau kita mungkin botol lah ni, dia pun dipakai tempat buat pada kulit untuk isi ayak. Para ulama menyebutkan adanya sejumlah illah atau motif hukum untuk larangan ini. Pertama, apa yang terdapat di dalam kirbah itu tidak terlihat dari luar, sehingga boleh jadi di dalamnya terdapat serangga atau bahkan ular yang bisa mengganggunya. Jadi sebab apa Nabi larang? Dulu ni kalau buat pada kulit ni tak nampak apa dalam tu. Kalau kita buh minum ayak langgak, kau ada ulang ke, ada racun ke, ada serangga ke apa ke, mudarat kita balik langgar-langgar tu boleh apa penyakit tuan. Itu yang Nabi larang. Dikisahkan ada orang yang minum melalui mulut kirbah dan yang keluar adalah ular. Motif hukum ini tidak kita jumpai pada botol minuman di zaman ini, karena umumnya apa yang ada di dalam botol itu terlihat dari luar. Jika zaman kita lah ni, kalau sebut botol, kita tahu ni mineral, jernih. Ayak Coke, ayak Pepsi, ayak Fanta, ayak manik, ayak macam-macam. Sebab apa? Kita nampak color sebagainya. Itu pakai zaman law tuan. Kedua, orang yang minum melalui mulut kirbah itu seringkali ketumpahan air karena air yang keluar dari botol tersebut ternyata lebih banyak dari kadar yang dibutuhkan. Yang Nabi marah tu kalau minum terus, dia minum langgah tu tumpah banyak lagi pada minum. Jadi sebab tu tuan, kalau boleh tu kita tuang dalam gelas dulu, dan tempat lain kita minum cara elok, tak kata membazir. Sebab tu Nabi larang yang kedua tadi. Sehingga membasahi baju peminumnya. Motif hukum ini juga kita jumpai pada orang yang minum dari botol, sebagaimana bisa kita saksikan. Ketiga, maksud larangan adalah agar ludah peminum tidak mengenai mulut wadah air atau bercampur dengan air minum yang ada dalam botol tersebut. Yang ketiga pula, kalau kita minum air macam saya ni, saya minum, Ustaz, orang tu minum pula, Kalau minum lala ni okey lagi.
Kalau saya biar minum pula, saya biar ni tutup, esok pagi saya minum pula, air tadi di bau lain tuan, sebab bekas air mulut kita. Jadi tuan, orang lain tak boleh share dah. Tu cerita dia. Sebab Nabi larang tu ada banyak sebab. Atau nafasnya masuk ke dalam mulut wadah air yang berdampak peminum selanjutnya merasa jijik. Dimungkinkan juga hal tersebut menjadi penyebab tertular penyakit yang ada pada peminum pertama. Motif hukum ini kita jumpai pada aktivitas minum dari botol dengan syarat mulut botol diemut dengan mulut. Oleh karena itu, jika minumnya dengan cara ditenggak sehingga mulut peminum tidak bersentuhan dengan mulut botol, hukumnya tidak mengapa. Namun hal tersebut berlaku manakala botol minuman tersebut akan diminum oleh orang lain. Jika botol minuman tersebut hanya diminum sendiri, maka tidak mengapa minum dengan mengemut mulut botol. Tidaklah salah jika kita simpulkan bahwa dilarangnya minum dari mulut wadah air itu dikarenakan ketiga faktor di atas. Saya tahu tuan, kalau kita nak minum, saya ni nak minum seorang saya buka ni, saya minum terus, saya seorang minum, tak apalah. Kalau saya ni ada ayam besar ni, pergi kebun ke, pergi dusun ke, saya dah minum 4-5 orang pula gotong royong, tak boleh lah minum lagu tu kan. Kalau minum kena langgar tu, jangan pergi kena pergi belakang ni, langgar kat atas tu ataupun buah dalam gelas masing-masing, selesai masalah. Tu cerita. Nak kata marah satu perhati pun dok juga. Tengok keadaan macam mana cerita dia. Jadi adab dia, kalau kita ada gelas ni, buahlah gelas sebagainya. Kalau macam bekas kecil ni tak ada masalah lah, minum sekaligus itu je, terpulang pada kita tuan. Sebab apa? Dalil tadi. Sebab zaman Nabi dulu ni tak tahu benda tu, tak nampak. Macam ni nampak. Dulu ni buang bekas tu ada ular ke, ada serangga ke, jadi penyakit balik pada kita tuan. Walau-walau saya berhenti dekat ni tuan. Kita ada tuan nak tanya apa tentang tajuk kita hari ni. Yang pertama tadi berkaitan dengan larangan kita cerita semua berita yang kita dapat. Kena cek balik. Kalau berkaitan dengan ni tanya pada ahli dia. Kalau PKP ni tunggulah MKN ke KKN keluar. Kalau kita ni bab pertanian, Jabatan Pertanian. Kalau negeri Perlis, SUK ke. Kalau masjid ni, AJK Masjid keluar. Lagu tu lah cerita dia. Bukan main pakai ikut dan kita buh. Takut nanti berita tu palsu. Kalau palsu tadi, kita boleh dosa dan. Sebab apa? Cukup dikatakan pembohong. Apa dia? Kalau kita sampai seluruh berita yang kita dengar. Bukan kita tahu, bukan kita buat pun. Kita tolong sampai pun dikira tuan. Sebab tu cek dulu. Kalau betul-betul, baru hantar. Kalau tak tahu, jangan hantar. Biar kat tu je. Tu cara dia. Main belah ni, WhatsApp dan sebagainya ni, kena berhati-hati lagi tuan-tuan. Yang kedua tadi, ayam botol ni. Kalau kita nak minum seorang-seorang, terpulang boleh minum, tak ada masalah. Kalau kita nak share bekas ni, yang kita minum dari mulut ni, kita tuang. Atau kalau kita nak share, kita minum langgar bagi tak kena bibir di mulut botol ni. Sebab apa? Nanti dia akan jadi penyakit lah, ada orang tak suka, tak lalu sebagainya. Jadi banyak benda lah penyebab dia tuan. Wallahualam. Ada tuan nak tanya apa untuk tajuk ini? InsyaAllah tuan dalam minggu depan kita sambung pula nanti tajuk baru berkaitan larangan menyembunyikan ilmu. Tajuk minggu depan disembunyi pula ilmu. Tadi ni habang semua. Ni pula dia sengak. Semua tahu tak? Siapa tahu ni? Tak tahu. Sengak je, tapi dia tahu. Berhati-hati. Kalau tahu, kata tahu. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Tentang ilmu ni. Dan yang ketiga tuan, tuan-tuan, saya esok tuan, saya kena mengajak masjid baru. Penempatan guru takmir di Masjid Tok Kaya. Masjid Al-Aziz. Saya pun tak nak pergi masjid tu. Aku ada tuan-tuan kenal aku belum tu ke, aku dah siap mula esok. Maghrib esok ni setiap hari Khamis. Sebelum ni saya di Kepuh. Main guru takmir yang dapat baru ni, tempat saya di Masjid Kaya pula. Tok Kaya tu, Masjid Al-Aziz. Kalau tuan ada kawan-kawan belah tu ke, kalau tuan ada kelapangan ke, bolehlah ke sana kan. InsyaAllah. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.